Dalam video ni cikgu akan bincangkan dengan kamu kertas peperiksaan percubaan untuk negeri Terengganu tahun 2020 lah. Ini melibatkan kertas 1. Jadi tanpa buang masa, kita pergi teruslah apa yang ada kat nombor 1 ni. Informasi berikut merujuk kepada organel Z. Jadi organel Z ni dijumpai banyak di dalam sel-sel sperma. Jadi sel sperma ni gamet lah ya. Gamet ataupun sel pembiakan, nama dia lain. Jadi dia dekat tubuh badan manusia ni, kita ada sel yang melibatkan pembiakan. Satu lagi kita ada sel soma. Ya, selain daripada yang melibatkan gamet tu, kita panggil sebagai sel soma. Jadi kamu jangan confuse pula kan. Kan sebelum ni kita ada belajar banyak tentang pembahagian sel. Ada sel melibatkan sel haiwan, sel tumbuhan. Kemudian ada juga jenis-jenis sel. Ada sel epithelium, ada sel saraf, ada sel dekat tumbuhan kita ada sel mesofil palesat, sel mesofil berspan. Jadi hopefully kamu dapat bezakan antara satu sama lain tu ya. Dapat tahulah kenapa kita panggil kadang-kadang sel tu nama seperti itu ya. Jadi untuk yang melibatkan pembiakan ni, untuk kita bahagikan sel tu ialah melibatkan sel soma dan sel pembiakan. Sel pembiakan ni gamet. Gamet ni kita ada dua jenis, iaitu ovum dengan sperma. Ovum dan sperma. Jadi kalau melibatkan sel-sel sperma, sel-sel sperma ni dia ada keunikan dia sendiri, struktur dia sendiri yang berbeza dengan sel-sel yang lain. Jadi kenapa struktur dia begitu? Kerana fungsi dia. Okay? Jadi kalau sel kulit kita tu, ataupun kita panggil sel epithelium, struktur dia pastinya berbeza. Sel saraf kita pastinya berbeza. Sel darah kita pastinya berbeza. Dan untuk sel sperma ni, dia ada ekor. Jadi ekor ni akan membantu dia dalam dia nak berenang daripada vagina. Dia akan melintasi cervix. Dia akan masuk ke kawasan uterus, pergi ke tiuk falopio. Jadi ada proses dia nak bergerak. Jadi bila dia nak bergerak, dia memerlukan tenaga ataupun ATP lah. ATP, adenosine triphosphate. Jadi dengan adenosine triphosphate ni akan menyebabkan adanya pergerakan. Pentingnya, cikgu selalu sebut tentang ATP, ATP, ATP. Jadi ATP ni adalah bahan yang sangat-sangat penting untuk kita punya tubuh badan. Dan tanpa ATP ni, seseorang manusia tu dia boleh mengalami proses masalah pendengaran, masalah penglihatan, masalah untuk dia kesan apa yang berlaku di sekeliling dia. Kemudian boleh berlaku pertumbuhan dia terbantu, otot dia lemah. Jadi ATP ni, jadi ada ya dekat muka surat buku teks, dekat muka surat 37, sebabkan ada kat depan cikgu ni, dia ada tulis tentang kegagalan fungsi mitokondrion. Okey, kegagalan fungsi mitokondrion. Kamu boleh baca sendirilah. Jadi cikgu duduk melalui panjang dah tu. Kita baca apa yang dia nak ni. Apakah organel Z? Jadi organel Z ni dia semestinya adalah mitokondria. Jadi dia mitokondria. Jadi mitokondria ni sangat-sangat penting. Jadi jalinan endoplasma licin. Apa fungsi jalinan endoplasma licin? Jadi dia akan sintesis lipid, steroid hormon. Kemudian dia juga terlibat dalam detoxification of harmful metabolic byproduct. Jadi benda-benda yang berbahaya kepada tubuh badan akan dimusnahkan oleh jalinan endoplasma licin yang banyak dijumpai di hati. Hati punya sel. Ya. Kemudian kita ada nombor C ni, centriole. Jadi centriole ni ada pada sel haiwan sahaja. Bila sebut tentang sel haiwan ni, kamu kena tahulah ya, sel haiwan dia dalam kingdom animalia lah. Kingdom animal. Ada 6 kingdom yang kamu belajar dalam silibus kamu ni. Jadi dia ada yang pembahagian ikut yang United States dengan Canada. Kemudian ada yang melibatkan Britain dengan Europe. Dia ada pembahagian. Jadi yang 6 kingdom tu melibatkan Europe lah. Europe dengan United Kingdom. Jadi dia ada 6 ni. Tapi sebenarnya dia ada sejarah dia tu. Mula-mula ada 2 kingdom saja. Itu kingdom animalia dengan plantae. Jadi dia bahagi pada 2 tu saja, sama ada haiwan atau tumbuhan. Kemudian dia berubah lagi, dia tambah sehingga yang terbaru ni dia ada 6 kingdom di dalam 3 domain. Di dalam 3
domain. Cikgu tak nak pergi dalam tu, cikgu dah melalut dah nanti. Cikgu risau ke apa bila cikgu duk terang banyak sangat benda-benda tu, nanti takut video jadi lama sangat. Ya. Okey, sentriol ni dia terlibat dalam proses pembahagian sel, mitosis. Jadi mitosis ni khususnya bagi sentriol ni dia akan membantu dalam pembentukan gentian gelendung. Okey, pembentukan gentian gelendung. Bukan maksudnya sel tumbuhan tidak akan mengalami pembentukan gentian gelendung, ya. Dia boleh juga mengalami gentian gelendung, tetapi khususnya bagi sel haiwan, gentian gelendung tu pembentukannya dibantu oleh sentriol. Bahan-bahan nak menghasilkan gentian gelendung tu semua dah ada di dalam sel. Jadi dia hanya kumpul, dia cantum jadi gentian gelendung. Bahan dia semua dah ada dalam sel. Terutama sekali di sitoplasma lah. Kemudian kita ada Golgi apparatus. Jadi Golgi apparatus ni dia akan terima bahan yang dihasilkan di protein pula, di ribosom. Kemudian dia akan ubah suai, modified. Kemudian dia akan repackaging balik untuk digunakan bagi sel tu sendiri ataupun dibawa keluarlah daripada sel. Jadi itu melibatkan Golgi apparatus. Dan banyak lagi organel-organel lain, ya, yang nak tak nak bila sebut tentang sel ni, kamu kalau student biology ni nak tak nak kena ingat lah. Cikgu tak tahulah, ya. Cikgu belajar biology ni daripada SPM, masuk matrikulasi, buat degree, memang nak tak nak kena ingat. Proses nak ingat tu selalunya orang kata kalau proses nak mengingat ni kita kena hafal. Tak tahulah gunalah istilah apa pun nak ingat tu, hafal ke tak hafal ke, asalkan kamu ingat, tahu nama dia, tahu fungsi dia dan ada keupayaan untuk jawab. Soalan objektif tak ada masalah sangat lah sebab ada jawapan. Soalan struktur nanti. Okey, seterusnya nombor 2. Nombor 2. Jadi kamu nampak tak, cikgu selalu akan tulis sikit-sikit yang mana cikgu rasa macam penting ke, kita nak aktifkan kita punya memory tu supaya kita dapat keluarkan. Selalu orang tanya, macam mana nak ada ingatan yang bagus? Macam mana Hafiz tu dia ada ingatan yang bagus, dia boleh hafal satu Quran? Sebab apa? Sebab dia asah dia punya memory, asah dia punya otak tu. Okey, yang menyebabkan otak tu nanti jadi tajam lah. Tajam, dia cepat ingat, dia kuat ingat. Sebab apa? Sebab dia dah diasah. Macam kita lah kan, kalau orang kalau berlari kan, berlari, kalau dia jarang lari, mungkin dia lari dalam masa setengah jam dia dah penat. Tetapi kalau orang tu memang dah seorang pelari yang terkenal, memang dah lari sehari 2 jam, 3 jam, dah biasa, 2 jam, 3 jam tu tak ada masalah. Sebab apa? Otak-otak dia dah bersedia untuk melakukan proses tu. Sama juga otak kita. Kalau kita ni duk biar otak kita dengan game lah, dengan TikTok lah, dengan YouTube lah, kita tak paksa otak kita untuk mengingat, jadi dia akan agak susah untuk mengingat. Okey, tambah-tambah kalau kita dicemari dengan benda-benda yang tak sepatutnya, lagilah susah nak ingat benda-benda ni. Itu antara yang ada secara saintifiknya lah yang cikgu baca. Macam mana nak baguskan kita punya proses mengingat dalam otak ni. Okey, rajah 1 menunjukkan struktur sel haiwan. Dia melibatkan sel haiwan. Jadi kat luar ni ada membran plasma lah. Tengah-tengah ni ada nukleus. Kita ada mitokondria. Kita ada jalinan endoplasma kasar. Okey. Kemudian kita ada lysosom. Jadi yang manakah antara struktur berikut sebagai pengawal utama aktiviti sel? Pengawal utama aktiviti sel adalah nukleus. Okey, nukleus. Jadi cubalah labelkannya satu persatu, labelkan. A ni apa? Mitokondrion. Kalau ikut buku teks kamu ni, mitokondrion lah. Kalau yang bahasa Inggeris, mitokondria. Atau mitokondrion pun boleh juga, tapi dia ejaan K pada CH tu lah, ya. Kemudian nombor 3, rajah 2 menunjukkan keratan rentas sehelai daun. Jadi daun ni organ, ya. Daun adalah organ. Jadi kalau kita buka, kenapa kita panggil organ? Sebab dia ada banyak tisu. Dia ada banyak tisu. Dia ada melibatkan tisu epidermis. Dia ada tisu palisade mesofil. Dia ada tisu vaskular. Dia ada tisu epidermis dekat bawah. Okey? Tapi kenapa dia tunjukkan pada sel? Ya, dia tunjuk satu je. Satu sel lah. Tapi kalau dia merujuk kepada semua, adalah tisu lah. Kan? Satu tisu tu adalah banyak
sel yang duduk sekali pada satu tempat dan menjalankan fungsi yang sama. Ya, itu tisu. Kamu jangan tak tahu pula nak definasi tisu tu. Definasi tisu tu. Jadi ini adalah daun adalah organ lah. Okay? Kemudian dia ada melibatkan sistem akar dengan sistem bahagian atas dia tu. Okey. Jadi patutnya kamu kena ingatlah semua yang ada pada bahagian daun ni dan cuba labelkan dan tahu kenapa dia berstruktur begitu dan apa fungsi dia. Apa fungsi dia? Cikgu nak pergi satu-satu ke fungsi dia ni? Rasanya tak perlulah kot kan. Kamu cubalah, ya, kamu cubalah untuk ingatkan balik. Contohnya palisade mesofil sel ni, apa yang dia akan jalankan? Dia akan jalankan proses fotosintesis. Jadi banyak fotosintesis tu berlaku di kawasan yang melibatkan palisade mesofil sel ni. Jadi you need to refresh back all the memories about what you already learn lah, okay, during your classes. Okay, apa dia nak ni? Bahagian struktur yang manakah telah menjalani pengkhususan sel bagi mengawal kadar transpirasi. Jadi bila sebut tentang transpirasi ni hanya berlaku pada tumbuhan sahaja. Jadi lebih daripada 90% transpirasi ni berlaku di daun. Dan ada juga berlaku pada batang dan ada juga berlaku pada akar. Tapi lebih daripada 90% berlaku di daun. Berlaku di daun. Jadi di daun ni dia ada satu liang. Okey, liang tu dipanggil sebagai stoma. Okey, liang. Liang tu ataupun rongga. Dia maksudnya rongga tu dia boleh terbuka dan tertutup. Dan liang ni, stoma ni akan dikawal oleh guard cell. Akan dikawal oleh guard cell ataupun sel pengawal. Jadi sel pengawal ni dia ikut kepada proses fotosintesis juga. Sebab di dalam sel pengawal dia ada kloroplas, organel kloroplas yang bila berlaku proses fotosintesis dia akan menyebabkan di dalam sel tu berkeadaan hipertonik. Berkeadaan hipertonik tu maksudnya apa? Dia tinggi zat terlarut, dia tinggi kandungan gula. Contohnya kalau tumbuhan sukrosa. Okey, sukrosa dia tinggi sukrosa. Ataupun boleh juga glukosa kalau dia melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang hasilkan karbohidrat starch. Kan starch adalah glukosa kan maltosa. Jadi yang akan kawal kadar transpirasi ini adalah guard cell ataupun sel pengawal. Dia dah mengalami pengkhususan. Dia daripada epidermis. Okey, dia mengalami pengkhususan differentiation, dia become specialized becoming the guard cell ataupun sel pengawal. Jadi cikgu gunalah ya bahasa Inggeris bahasa Melayu ni campur-campur supaya nanti orang yang ambil DLP Dual Language Program ni yang English boleh dengar sekali lah. Orang yang bahasa Melayu pun boleh dengar sekali. Takkanlah cikgu nak buat dua video yang berasingan kan. Ni kalau nak buat video ni, kalau ambil masa 2 jam, kamu dengar di 2 jam, cikgu mungkin ambil masa 3 jam lebih. Nak edit lagi, lepas tu kadang-kadang dah buat apa ni, 20 soalan berhentilah sekejap rehat kan. Banyak sangat bercakap. Jadi jawapannya adalah guard cell. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 4. Rajah 3 menunjukkan beberapa jenis sayur menjadi segar apabila disembur dengan larutan A. Bagaimana keadaan ni boleh berlaku? Jadi larutan A tu mesti dia keadaan tinggi air. Jadi larutan A cikgu lah warna merah kan. Barulah kontras sikit. Jadi larutan A mestilah dia mempunyai tinggi air. Ataupun kita panggil keupayaan air dia tinggi. Water potential. Water potential. Yang akan menyebabkan air itu bergerak masuk ke dalam sayur-sayuran ni lah. Yang gerak masuk ke dalam sayur-sayuran menyebabkan sayur-sayuran tu menjadi terjit sergah ya, menjadi segah. Jadi kalau kamu dah tengok trial yang sebelum ni, kalau melibatkan yang ini adalah melibatkan bab yang ketiga, iaitu pergerakan bahan merentas membran plasma. Jadi bahan merentas membran plasma. Jadi nak tak nak kamu kena faham macam mana dia boleh ada pergerakan ion, macam mana dia boleh melibatkan pergerakan glukosa, macam mana melibatkan pergerakan air.
Daripada mana ke mana air itu bergerak. Ya, dari mana ke mana air itu bergerak. Dan kalau melibatkan sel haiwan, apa jadi kalau air itu keluar daripada sel haiwan tu? Kalau air masuk, apa jadi? Okey, apa jadi kepada sel haiwan tu? Tumbuhan pula, kalau air masuk, apa jadi? Kalau air keluar, apa jadi? Jadi ada dinamakan sebagai plasmolisis. Cikgu sebut ni, cikgu tak nak terang ya. Kalau cikgu nak terang tentang konsep-konsep ni, jadi panjang nanti video ni. Banyak kali dah cikgu ulang benda yang sama kan. Mesti kamu, apa pula lah cikgu duduk ulang-ulang kan. Okay, diplasmolisis. Terjit. Sejit ni segah lah. Plasmolisis tu bahasa Melayu dia lebih kurang sama. Kemudian ada crenation. Okey, apa lagi? Ada lysis. Okey, ada lagi flaccid. Jadi semua benda ni, bila kamu sebagai student biology, nak tak nak kamu kena faham setiap satu apa yang cikgu sebut ni. Boleh terus terbayang dalam minda kamu. Jadi molekul cecair A meresap ke dalam sel sep. Jadi cecair A itu akan meresap masuk, menyebabkan dia segah. Okay? Sel sep sayuran adalah hipotonik berbanding larutan A. Nampak tak? Dia nak bagi tahu hipotonik ni berada di dalam subsel. Salah lah, dia maksudnya air banyak dekat dalam sel tu. Bila air banyak kat dalam sel tu, air akan terus keluar. Bila air akan terus keluar, ini akan menyebabkan tumbuhan tu makin layu. Larutan A adalah hipotonik berbanding dengan memang betul pun larutan A adalah hipotonik berbanding dengan sel sayuran. Tapi dia cerita kat sini kenapa keadaan ni boleh berlaku yang menyebabkan tumbuhan tu jadi segah. Okey, menjadi segar semula apabila disembur dengan larutan A. Apa yang berlaku? Yang berlaku adalah air daripada luar tu masuk ke dalam tumbuhan tu, iaitu yang melibatkan molekul cecair A meresap ke dalam sel sep. Tapi nak kata B ni salah pun tidak jugalah, sebab larutan A memang hipotonik berbanding dengan sel sayuran, menyebabkan air masuk ke dalam sel sep sayuran. Jadi paling tepat sekali C lah. Molekul cecair A meresap keluar. Salah jugalah. Macam mana molekul A ada dekat di dalam pula? Sebab apa? Sebab dia dari luar. Ya. Jawapan C lah paling tepat sekali. B ni pun boleh diterima lah ya. Pandangan cikgu lah ya. Pandangan cikgu. Tetapi cikgu dah terang kamu kenapa C ni yang paling tepat sekali. Sebab dia menerangkan keadaan yang berlaku menyebabkan tumbuhan ni jadi segar. Tumbuhan menjadi segar ataupun menjadi terjit. Lagi soalan nombor 6. Rajah 4 menunjukkan eksperimen untuk menyiasat pergerakan bahan melalui batang sawi P dan Q. Jadi sekarang ni kita lihat. Jadi selalunya yang ini melibatkan kulit lah. Kulit. Yang ni dia punya isi dia. Yang ni melibatkan kulit, dia ni dia punya isi. Kalau larutan dia hipotonik atau hypotonik, air masuk, dia akan menyebabkan dia bengkak dekat bahagian isi dia. Sebab kulit dia tak banyak sangat, dia akan simpan air berbanding dengan di dalam. Okey, dia tak banyak sangat dia simpan air berbanding dengan di dalam. Tetapi kalau dia direndam dalam hypertonic solution, larutan hypertonic, air akan keluar. Air akan keluar menyebabkan dia hilang banyak air pada kawasan sini. Sebab sini yang banyak. Kamu makan buah. Kamu bila makan buah, kamu gigit, kat kulit tu ada banyak tak air daripada buah tu? Cikgu tanya kamu lah, ada banyak air tak? Tak ada banyak air. Kulit tu kadang-kadang orang buang sebab dia liat. Dia pun tak ada rasa manis kulit tu. Berbanding dengan dalam. Dalam isi buah tu kita rasa dia juicy. Berjus. Okay, berjus. Jadi dekat dalam tu yang banyak kuantiti air. Jadi air bila keluar, dia akan hilang lah. Dia akan mengecut. Yang ini isi lah. Okay, yang ini isi. Air bila masuk, dia akan kembang. Jadi apakah proses yang berlaku pada batang sawi P dan Q? Jadi pastilah osmosis. Kenapa osmosis? Sebab dia melibatkan pergerakan air. Okay. Untuk aktif transport.
Selalunya paling mudah sekali ion lah, iaitu melibatkan sodium potasium pump tu ya. Sodium dan potasium. Kemudian kita ada facilitated diffusion, paling mudah sekali glukosa. Memang terkenal pengangkutan dia adalah menggunakan protein berbantu, dan protein berbantu dia tu sebenarnya ada nama khusus. Cikgu dia panggil sebagai glucose transporter. Ya, memang khas untuk glukos. Kemudian ada diffusion. Jadi diffusion ni ada simple diffusion, facilitated diffusion lah. Okey, diffusion. Seterusnya soalan nombor 6. Susun pernyataan berikut dalam susunan yang betul untuk menunjukkan proses pengangkutan aktif. Jadi ini nak cerita tentang pengangkutan aktif. Okey. Jadi kalau kamu nampak dekat sini, cikgu dah lukis lah. Okey, apa ni? Carrier protein, protein pembawa. Jadi protein pembawa. Jadi dia akan ada nanti attachment dengan apa ni? Ion. Okey, attachment dengan ion. Dia ada attachment dengan ion yang melibatkan sodium potasium pump lah ya. Ni cikgu lukis balik lah. Tak apa nak nampak situ. Kita ada 3 di sini, iaitu yang melibatkan sodium, 3 sodium ion. Okey, Na+. Dia akan bercantum pada tapak aktif dia, active site dia pada carrier protein, protein pembawa. Jadi apa yang berlaku kemudian? Akan berlaku attachment dengan ATP. Okey, ATP akan melekat pada carrier protein tu. Jadi bila ATP melekat, ATP ni akan terpisah. ATP ni apa? ATP ni adalah adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. Jadi maksudnya dia ada satu molekul adenosine, kemudian dia ada 3 fosfat. Satu daripada fosfat ni akan tertanggal. Okey, bukan tertanggal. Apa ni? Satu daripada ni akan tertanggal dengan yang atas ni. Yang menyebabkan daripada ATP ni akan jadi ADP saja. Kenapa ADP? Difosfat, dia ada 2 fosfat. Jadi bila benda tu berlaku, dia akan menyebabkan conformational change atau perubahan kepada struktur protein pembawa. Kemudian dia akan lepaskanlah apa ni, sodium ion tu, ion natrium tu keluar. Kemudian pada waktu yang sama, potassium ion. Potassium tu kalium lah ya, kalium, Ka kan, kalium. Akan Ka pula, K plus sahaja akan masuk ke tapak aktif dia. Kemudian dia akan bebaskan satu daripada fosfat yang tertinggal tadi tu, akan menyebabkan perubahan kepada protein pembawa. Kemudian dia akan lepaskanlah kalium ion di sini ke dalam. Okey. Itu secara mudah je lah. Kamu nak detail, kamu pergilah video yang cikgu terangkan tentang benda tu. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Molekul-molekul mengikat tapak aktif protein pembawa. Protein pembawa menerima ATP. Protein pembawa berubah bentuk membenarkan molekul melepasi membran plasma. Jawapan dia A lah. Ya. Molekul ni apa? Sodium ion ni lah. Dia akan melekat pada binding site tapak aktif carrier protein. Kemudian dia akan terima ATP, cikgu cakap tadi. Bila dia terima ATP, sesuatu berlaku pada ATP itu menyebabkan tertinggal satu saja fosfat pada protein pembawa. Okey. Kemudian akan menyebabkan perubahan bentuk. Seterusnya kita pergi kepada nombor 7. Rajah 5 menunjukkan ilustrasi untuk menerangkan tindakan enzim melalui hipotesis mangga dan kunci. Log key hypothesis. Cikgu tak pastilah. Cikgu dulu belajar tak ada yang melibatkan produk ni. Ya. Tak ada yang melibatkan produk. Cikgu pun tak tahulah nak cakap macam mana ya. Mungkin cikgu kat sekolah kamu boleh explain more detail about this. Sebab yang cikgu belajar log key hypothesis ni hanyalah kita nak terangkan yang bahawa dia kena betul-betul fit antara kunci dengan mangga. Itu saja. Kalau dia tak fit, kunci tu takkan boleh berfungsi. Okey, mangga tu takkan boleh berfungsi, takkan boleh dibuka. Dia nak bagi tahu dia kena betul-betul ngam. Macam cikgu buat satu ni. Okey, cikgu warnakan dia. Fill. Okey, kemudian nak bagi tahu dia fit tu macam mana, cikgu buatlah sesuatu. Okey. Kita macam seolah-olah nak pisahkan dia. Okey, macam tu.
Maksudnya dia betul-betul kena fit. Kalau cikgu alih ni pergi tempat lain, cikgu nak masukkan dia balik, kita boleh masukkan dia, dia boleh betul-betul fit. Dia tak ada langsung ada beza antara kiri dan kanan. Bukan tak ada beza, dia betul-betul dia boleh masuk tu, dia jadi satu struktur yang ngam. Ni macam ni, satu struktur yang ngam. Sebab apa? Sebab cikgu dah asingkan dia mengikut yang tadi tu. Okey, dia boleh jadi satu struktur yang sebelum, yang asal tu, dia betul-betul fit antara satu sama lain, yang kiri dan kanan tu. Itu saja yang melibatkan Lockyer hypothesis ni. Nak bagi tahu, dia ada satu lagi nama, dipanggil sebagai induced fit hypothesis. Induced fit hypothesis. Tapi tak ada sebenarnya dalam cerita dia untuk penghasilan produk ni. Okey. Jadi yang ni key ni adalah substrate. Okey. Jadi yang ini kita panggil lock key complex. Okey. Sebab kalau lock ni adalah enzim. Jadi P adalah substrate, Q adalah Q ni enzim lah, tapi nama dia adalah lock key complex atau enzim substrate complex kalau kita nak rujuk kepada semua. Okey, enzim. Lepas tu R tu adalah produk. Jadi jawapannya adalah B lah. Kita tak apalah yang tu kan, dia tak ada lah kata apa terlampau sangat nak kata salah tu, masih boleh diterima lagi lah. Okey, jadi kalau kita tengok pun yang lain apa cerita, yang ni enzim salah lah, ni produk salah, ni produk salah. Jadi paling tepat sekali adalah B lah. Takkanlah P ni adalah produk, confirm lah salah. Yang ni salah lah. Dan kalau nak ikutkan, memang key tu adalah substrate. Substrate tu sebenarnya yang akan mengalami perubahan. Okay? Substrate yang akan mengalami perubahan, bukan lock yang akan mengalami perubahan. Sebab itulah cikgu belajar dulu. Dia tak, bukan kita nak mention, kita nak bagi tahu tentang proses yang berlaku dalam tindak balas enzim tu. Kita nak cerita tentang betapa fitnya antara key dengan substrate, key dengan antara substrate dengan enzim tu dia kena betul-betul. Kalau tidak nanti dia tak boleh berlaku tindak balas. Ya, tak tahulah kamu boleh faham ke tak, hopefully kamu boleh faham lah. Seterusnya kita ada rajah 6 menunjukkan struktur asas DNA. Jadi ini mestilah phosphate group. Kita ada pentose sugar, nitrogenous base. Yang ni dalam bab yang keempat kalau tak salah cikgu, chemical component in cell. Okay? Bahan kimia yang ada di dalam sel kita bahagi kepada 4, iaitu yang melibatkan protein, melibatkan lipid, nucleic acid, karbohidrat. Ya. Jadi jawapan paling tepat sekali adalah B. Jadi X tu adalah phosphate group, Y itu adalah pentose sugar, Z itu adalah nitrogenous base. Jadi mesti ingatlah ya, nitrogenous base kalau A dengan T, C dengan G. Ya, cikgu pun kadang-kadang tertukar juga. Malulah kalau tertukar dengan kamu kan. Tapi nak buat macam mana, banyak benda nak kena ingat. Kenyataan di bawah adalah berkenaan kegunaan enzim di dalam aktiviti harian. Apakah enzim yang sesuai boleh digunakan dalam aktiviti-aktiviti di atas? Jadi, remove skin from wheat, separate agar from seaweed. Jadi dia selulis. Selulis tu melibatkan dinding sel dia tu. Dia nak pecahkan ataupun dia nak cernakan dinding sel. Jadi dinding sel ni dibuat daripada ataupun terbina daripada selulus. Jadi nak pecahkan dia, nak uraikan dia, paling mudah sekali adalah gunakan selulis. Dan dia juga digunakan untuk pembuatan jus. Okey, dalam pembuatan jus. Kenapa dalam pembuatan jus? Sebab kalau melibatkan kilang-kilang ni, mestilah dia tak nak guna tenaga yang terlalu banyak sangat. Kenapa kalau tak nak guna tenaga yang banyak sangat, dia tak pasal kena kupas kulit buah-buah yang ada tu kan. Kita kadang-kadang malas lah nak kupas kulit mangga ke apa ke kan, apple ke. Jadi nak buat jus yang mudah sekali, kita nak proses dia, kita lembutkan kulit tu siap-siap, atau kita cernakan kulit siap-siap yang adanya dinding sel tu, ataupun sel-sel yang ada dinding sel tu, yang kita boleh pecahkan dia untuk dapatkan jus sahaja. Okay, untuk dapatkan jus. Lebih kurang macam tu lah ya. Cikgu tak tahu lah dapat faham kan tak
kamu ni. Okey, sebab apa? Sebab dinding sel tu terdiri daripada selulosa. Jadi dengan adanya selulis ni, dia akan bantu untuk cerna pecah, dia mudahkan lagi kita dapat jus. Seterusnya, kalau protease adalah enzim yang digunakan dalam biodeterjen. Ni ada dalam muka surat 95. Kemudian zimase ni adalah enzim yang dapat daripada yeast. Jadi untuk buat alkohol lah, alkohol, bir semua tu, cerita lebih-lebih pun cikgu tak pernah tahu sangat lah, tapi dia ada proses fermentation di situ nanti, dan dia akan ada penghasilan etanol kan, etanol kalau kita ingat lagi lah dalam cellular respiration tu. Okey, kemudian kita ada amylase. Okey, amylase hydrolyze starch to glucose. Okey, jadi kita nak dapatkan gula daripada starch. Okey, daripada starch kita boleh guna amylase. Jawapan A. Seterusnya soalan 10. Rajah 7 menunjukkan fasa-fasa kitaran sel yang berlaku dalam satu organisme. Okey, jadi kita ada G1, kita ada S, kita ada G2. Ya, G1, S, G2. Di antara berikut yang manakah berlaku pada peringkat G2? Nampak tak? Bukan banyak, boleh dikatakan hampir semua proses dalam badan manusia ni dia menggunakan ATP. ATP tu dia macam satu powerhouse, okay, rumah bagi kuasa yang menggerakkan banyak proses-proses di dalam badan. Sebab itulah kita hari-hari kita makan nasi kan, ada makan karbohidrat, ada yang melibatkan gula-gula ni. Kalau kita tak ambil gula-gula tu, kadang-kadang oksigen tu nanti seolah-olah dia tak dapat ATP tu tak dapat dihasilkan, sel tu tak dapat nak berfungsi dan menyebabkan kita nanti pitam. Kita hilang kawal diri. Jadi dekat G2 ni apa yang dia buat? Dia akan gather all the energy. Dia akan kumpul semua tenaga-tenaga dalam bentuk ATP ni. Sebab apa? Sebab waktu dekat anafasa, gentian gelindung tu akan mengecut, memendek untuk tarik dan pisahkan kromatik beradik itu untuk ditarik ke kutub yang bertentangan. Nampak kat situ ada pergerakan. Jadi bila melibatkan pergerakan, dia akan menggunakan tenaga ATP. Jadi dekat G2 ni akan kumpulkan tenaga yang ada untuk persediaan dia masuk ke dalam proses mitosis. Ya. Jawapannya adalah C lah. Jadi forming two nucleus ni kita panggil sebagai karyokinesis. Kalau dividing the cytoplasm kita panggil cytokinesis. Kalau replication of DNA ni dalam interface untuk fasa S lah, fasa S. Seterusnya soalan nombor 11. Pernyataan berikut menunjukkan perlakuan kromosom semasa meiosis. Okey. Pernyataan tersebut merujuk kepada pertukaran bahan genetik di kromatik tidak seiras kromosom homolog. Okey, dia berlaku pada homologous kromosom sebenarnya. Okey, homologous kromosom ialah kromosom homolog kan, homologous kromosom. Tetapi okey, hubungan antara yang ini dengan yang ini kita panggil dia sebagai non-sister chromatid. Sebab apa? Yang ini dengan yang ini baru sister chromatid. Kamu jangan confuse pula. Jangan keliru lah. Okey? Jangan keliru. Cikgu dulu waktu SPM, cikgu dah ulang banyak kali cerita ni. Mesti kamu dah bosan. Kalau siapa yang dengar banyak video cikgu lah. Kan? Waktu SPM tak pernah faham tentang tajuk genetik ni. Tak tahu kenapa. Susah lah rasa. Tetapi waktu matrikulasi pun sama juga. Cikgu kat matrikulasi dulu lecture garang. Takut masuk kelas dia. Lecture tu kecil je orang dia, perempuan. Tapi garang. Garang sungguh lah. Kita risau kalau dia tanya soalan kalau tak jawab. Dia punya jelingan tu boleh membunuh roh-roh yang ada di dalam diri. Tak boleh faham jugalah. Okay? Tapi SPM juga dapat A juga. Kemudian waktu degree, waktu ijazah sarjana muda tu, alhamdulillah boleh faham untuk genetik ni. Okay? Tajuk genetik ni, subjek genetik adalah subjek yang cukup mudah bagi cikgu. Orang kata apa 2 jam exam tu, cikgu jawab 1 jam je paper tu. Keluar. Oh, gembira dia dengan senyum dia, kawan-kawan semua tengok. Dapat A lah. Dapat A 4.0 lah kan dia punya grade tu. Okey,
Apa ni apa? Crossing over. Pindah silang lah. Nombor 12, antara berikut yang manakah pernyataan tidak benar tentang fasa dalam mitosis? Jadi melibatkan fasa. Jadi fasa dalam mitosis dia tak melibatkan homologous kromosom. Ya, dia tak melibatkan homologous kromosom. Jadi sister chromatid separate and move to opposite pole of cell. Ini betul lah. Memang sister chromatid itu akan separate, dia akan terpisah dan dia akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Kemudian kromosom align at metaphase plate. Betul lah, satah katulistiwa sel. Ataupun ada buku guna equatorial plate. Cikgu minta maaf lah ya, kadang-kadang mungkin ada term-term yang tak apa nak sama dengan buku teks kan. Cikgu bukan apa, kadang-kadang dah lama mengajar, jadi dah terbiasa dengan term tu. Tiba-tiba buku teks kamu dia guna terminologis ataupun nama yang agak berbeza. Sepatutnya kena ikut buku teks lah. Jadi cikgu dah teringat, terbiasa dengan benda tu, kadang-kadang tersebut. Kita tak tahu sebab dia dah orang kata apa, dia dah kuat dalam ingatan kita dengan nama yang macam tu. Itulah. Jadi nak kena ubah balik tu, nak kena bagi sama dengan buku teks. Yang kamu ni, kamu kena sama dengan buku teks lah. Kena sama dengan buku teks. Semua nama-nama mestilah ikut buku teks ya. Bukan apa takut nanti bila exam, pemeriksa tu dia tak tahu istilah tu. Dia pastinya lah exam tu dibuat berdasarkan buku teks. Dia ikut istilah buku teks. Jadi nak tak nak semua istilah mesti ikut buku teks. Jadi kalau cikgu tak guna istilah buku teks tu, kalau cikgu tak boleh ikut lah. Kena ikut istilah dalam buku teks. Ya. Kromosom menjadi pendek dan menebal. Ini memang ada lah pada Prophase 1. Kromosom akan memendek dan menebal. Nampak tak? Dia guna kromosom tu setiap pasal kita boleh panggil dia kromosom. Kadang-kadang kita dalam bentuk homologous kromosom kita panggil kromosom juga. Dalam bentuk kromatik beradik kita panggil kromosom juga. Dalam bentuk kromatin pun kita panggil kromosom juga. Jadi kalau kamu dengar video cikgu tu, sebenarnya kalau kita panggil dia kromatin, kita tahu dia dekat mana. Kalau kita panggil dia sister kromatik beradik, kita tahu dia dekat fasa mana. Ya? Jadi cikgu tak nak pergi terang satu-satu lah yang itu. Nanti panjang video ni. Rajah 8 menunjukkan satu sel menjalani proses meiosis. Jadi bila sebut tentang proses meiosis, dia terlibat ataupun dia berlaku di dalam reproductive organ. Ni kadang-kadang banyak nama dia kan. Reproductive organ. Ataupun organ pembiakan. Okay? Ataupun ada juga dipanggil sebagai gonad. Okey, ada dua lah yang melibatkan male, female. Male ni adalah testis, female ni adalah ovari. Okey. Jadi what the number of chromosome in somatic cell of this animal. Jadi kalau kita tengok yang ni yang berlaku di dalam proses meiosis. Okay, proses meiosis, dan dia tak pisah lagi ni. Dia tak pisah lagi, dia baru dekat Prophase 1. Dia baru dekat Prophase 1. Maksudnya dia tak jadi separuh lagi. Sebab dia habis nanti meiosis, habis nanti meiosis 1, dia nak masuk ke meiosis 2. Apa fasa dia kita panggil ni? Sebelum meiosis 1 ke meiosis 2, kita panggil interkinesis. Ini tak ada dalam buku teks kamu, cikgu tak salah. Sebab yang ini ada salah seorang student tanya cikgu. Cikgu pun carilah. Jadi sebelum meiosis dia akan mengalami interfasa lah, interface. Ya. Jadi waktu dekat meiosis 1 dia masih lagi ada full set of chromosome. Kalau manusia ada berapa? Ada 46 kromosom. Ataupun kita panggil 23 pasang. Kalau pasang ni kena darab 2 lah kan. Kalau kita nak pergi kepada, nak buang perkataan pasang tu, sebab pasang tu pair. Pair tu kena time 2. Jadi dekat sini dia ada 1, 2, 3, 4 kromosom. Jadi last kali waktu habis dekat meiosis 2, dia akan ada tinggal 2 sahaja kromosom. Okey, 2 saja kromosom. Sebab apa? Dia akan mengalami kehilangan separuh bilangan kromosom bila dah habis dekat proses meiosis yang kedua. Kenapa dia boleh jadi separuh? Sebab dekat anafase 1. Anafase 1 tu dia tarik secara keseluruhan homologous kromosom tu. Ataupun kromatik beradik tu dia tarik secara keseluruhan. Dia tak asing-asing.
Jadi macam dekat anafis 2 nanti, dia pisahkan kromatik beradik itu. Dia pisahkan kromatik beradik. Okey. Jadi apakah bilangan kromosom dalam sel soma? 4 lah. Sebab apa? Sebab dia tak mengalami lagi bilangan separuh. Dia masih lagi ada full set of kromosom. Kalau dia bubuh satu-satu sini kan, dia bubuh satu, ni ada 2 dalam keadaan last kali. Jadi maksudnya kalau kita sebut tentang somatik ni mesti 4 lah. Sebab apa? Somatik tu dia mesti 2 kali ganda daripada gamet. Jadi sebab last kali ni dalam proses meiosis ni akan hasilkan gamet. Ya, panjang cikgu terang tentang ni. Hopefully kamu boleh faham lah tentang somatik sel dengan reproductive sel pembiakan. Soalan nombor 14. Sebahagian wanita mengandung mengalami kekurangan sel darah merah. Antara makanan berikut yang manakah membantu dalam meningkatkan sel darah merah? Jadi dalam spinach ni atau bayam ni dia ada tinggi iron. Okey. Dia ada tinggi iron. Iron ni ferrum ya. Okey. Ni elemen ni dia more on kimia ya. Cikgu bukan background chemistry atau fizik. Jadi hopefully lah ya tak mengajar ajaran sesat songsang kepada kamu. Jadi spinach ni akan membantu dalam penghasilan sel darah merah. Sebab apa? Sel darah merah tu dia punya asas pembentukan dia adalah ferrum atau iron. Zat besi lah ya, zat besi. Seterusnya kita kalau ingatkan susu ada apa? Susu ada protein, ada karbohidrat, ada sugar, ada fat, ada kalsium. Boleh search lah, Google search. Protein tu dia mempunyai banyak jugalah nutrien-nutrien lain. Tetapi paling banyak sekali dia ada protein. Kemudian carrot ada vitamin A, K, C, ada potassium, fiber, kalsium, iron, beta. Kemudian potato ada keratin. Okey, ada keratin. Seterusnya kita ada soalan nombor 15. Rajah 9 menunjukkan keratan memanjang satu villus. Jadi kalau bahasa Inggeris lah, kalau satu kita panggil villus. Kalau banyak, nak merujuk kepada banyak, kita panggil villi. Bahasa Inggeris ni dia memang macam tu. Dia ada yang melibatkan plural dan singular. Jadi lapisan luar ni tolong ingatlah, ada melibatkan epithelial cell. Jadi dia ada yang plural dan singular lah. Epithelium dengan epithelial tu ya. Tak apalah kalau cikgu sendiri, cikgu tak kisah sangat ni. Pelajar-pelajar nak tulis plural ke singular ke, asalkan faham tak apalah. Tapi cikgu kamu cikgu tak tahulah ya. Cikgu kamu macam mana, cikgu tak tahulah. Terpulang kepada dia lah, dia nak macam mana. Kita ada epithelial cell. Kemudian adanya di dalam tu dipanggil sebagai kapilari darah. Di tengah-tengah tu ada lacteal. Kemudian lacteal ni dia akan bawa darah masuk ke lymphatic vessel. Lacteal ni sebenarnya adalah lymphatic capillary. Kemudian blood capillary dia akan berkumpul di hepatic portal vein. Okey. Vena porta hepa. Okey, vena porta hepa, dan dia akan bawa semua tu pergi ke hati. Bawa pergi ke hati. Okey, water soluble substance. Jadi sebenarnya ada 2 pembahagian ya, iaitu melibatkan water soluble substance, lipid soluble substance. Dan kamu kena ingat, bila lipid soluble substance ni maksudnya dia larut dalam lipid. Sebab apa? Sebab dia ada kesesuaian. Dia ada bahan yang sama dengan lipid yang boleh dia menyebabkan dia larut dalam lipid. Kalau larut dalam lipid ni selalunya paling mudah sekali, dia boleh larut dalam minyak lah. Dia boleh larut dalam minyak. Kalau yang water soluble substance ni, dia boleh larut dalam air. Paling mudah sekali kalau gula-gula yang kat rumah kita tu. Gula kat rumah kita sukrosa lah kan. Dia datang daripada sugar cane. Sukrosa pecah jadi apa? Fruktosa dan galaktosa pula kan. Kalau macam milk, dia adalah asas dia lactose. Jadi student biology nak kena ingatlah ya. Kamu nak bubuh nama apa pun tak apalah, asalkan kamu ingat. Ada orang yang dia buat akronim apa benda tu, cikgu tak tahu apa dia punya singkatan banyak-banyak tu, nak bagi ingat. Terpulang lah, cikgu tak pandai sangat nak buat tu semua ya. Cikgu selalunya bila zaman belajar dulu waktu sekolah menengah SPM tu macam tu lah. Tapi bila dah masuk
masuk matrikulasi, bila dah banyak sangat malas nak fikir buat semua ni, bagi ingat je lah. Kemudian masuk buat degree pun lebih kurang sama je. Jadi kita ada water soluble substance. Jadi water soluble substance ni dia akan merentas epithelial cell dengan keadaan yang susah lah. Sama ingin ingat dia punya tail tu, ekor dia yang kat plasma membrane tu adalah hydrophobic. Dia tak suka air. Jadi bahan-bahan yang larut dalam air akan susah nak bergerak. Jadi dia akan susah nak membantu dalam pergerakan. Kalaulah bahan tu besar lah. Kalau bahan tu kecil, contohnya macam macam air ni, dia hanya menggunakan proses osmosis. Jadi nak tak nak, dia terpaksa lah kena guna facilitated diffusion. Glucose ni active transport, galactose active transport, amino acid active transport. Jadi banyak active transport. Okey. Walaupun waktu kamu belajar tu dia ada tulis kata tentang facilitated diffusion, tapi tak apalah, kamu ikut juga. Yang ni special sikit, yang mana sebenarnya dia bergerak dalam proses facilitated diffusion, resapan berbantu. Tetapi ada pengangkutan aktif yang menyebabkan dia bergerak. Jadi pengangkutan aktif tu dia juga dibantu oleh glukos tu bergerak, juga dibantu oleh pengangkutan aktif. Tak tahu lah kamu faham ke tak ya, cikgu pun tak tahulah. Cikgu cuba sebenarnya sedaya mampu nak terang, tapi kadang-kadang tu lah. Jadi untuk lipid soluble substance ni, dia sebabkan dia asas dia lipid, dan dia dapat senang saja nak across, nak merentas epithelial cell ni, dia hanyalah gunakan simple diffusion saja, resapan ringkas saja, Bahan manakah yang meresap ke dalam T? Dalam T ni, dalam blood kapilari lah, kapilari darah. Jadi fatty acid masuk ke laktil. Okey, vitamin A, D, E, K masuk ke laktil. Glycerol masuk ke laktil. Ada tak? Fatty acid, glycerol, vitamin A, D, K masuk semua ke laktil, kecuali amino acid masuk ke kapilari darah. Itu soalan nombor 16. Jika seseorang telah menjalani pembuangan struktur T dalam rajah 10, yang manakah di antara berikut adalah pemakanan yang sesuai untuknya? Okey, jadi struktur T ini dia adalah gallbladder, pundi empedu lah. Gallbladder, pundi empedu. Jadi hati ni akan hasilkan bile, dan dia akan disimpan di dalam gallbladder. Dia akan hasilkan bile. Bile tu kemudian akan dihantar masuk ke duodenum. Okey, duodenum akan dihantar masuk ke duodenum. Jadi bile ni akan buat apa? Dia akan emulsify lipid. Okey, emulsified lipid to lipid droplet. Daripada lipid struktur dia yang besar tu, dia pecahkan sehinggalah dia membentuk titisan-titisan lipid. Jadi titisan-titisan lipid ni akan mudahlah untuk dicernakan, dipecahkan oleh enzim nanti. Jadi apa yang bagus dimakan oleh orang ni? Fried fish ni dia ada lipid. Okey. Ni sausage ada lipid, butter ada lipid. Jadi paling mudah sekali, paling bagus sekali, jadi makan salad, fruit juice dengan ayam kukus. Okey. Sebab apa? Sebab tak ada lipid lah. Kalau dia fried chicken, dia ada lipid lah nanti ya. Okey, sebab dia gunakan minyak. Okey, apa lagi yang boleh cikgu nak terangkan? Yang ni pun agak confuse jugalah, sosis ni kan. Sosis ni kemungkinan ada lipid. Sosis apa kan? Ya. Penghasilan dia tu kadang-kadang dia tak tahulah cikgu. Ya, kamu boleh tanyalah cikgu kamu. Sosis ni ada lipid tak? Kalau lipid dia samalah dengan atas. Okey, sebab baked potato ni kentang, karbohidrat. Ya. Kentang. Kalau fried sausage, kita confirm lah, kita tolak dia. Dia tak tahulah. Ya, kamu boleh bincang dengan cikgu kamu macam mana keadaannya. Seterusnya nombor 17.
Yang manakah antara kombinasi monosakarida berikut menghasilkan sukrosa? Jadi sukrosa. Jadi benda yang antara kamu tak nak kena ingatkan. Jadi tak nak kena ingatkan. Kalau glukosa, fruktosa, mestilah sukrosa. Glukosa, galaktis. Ada galaktis ke? Tak ada galaktis. Mana ada galaktis? Galaktos, ya. Salah ni ejaan dia. Galaktis. Saya tak tahulah ada enzim galaktis ke tak. Glukosa ni adalah maltos. Fruktos dengan galaktos pun tak ada. Okey. Jadi tolonglah ingatkan. Jadi ini cikgu ada tunjukkanlah, ini ada dalam nota cikgu lah. Kalau maltosa, nak pecahkan maltosa ni kita guna maltis. Jadi maltosa pecah guna maltis, jadi glukosa. Sukros ni dipecahkan oleh sukrase enzim, jadi glukos dengan fruktos. Laktis dipecahkan oleh laktos dipecahkan oleh laktis, jadi glukos galaktos. Nampak tak? Mana ada enzim lagi nak pecahkan galaktos, dia dah paling ringkas sekali. Lipid dipecahkan oleh lipase, dia jadi fatty acid dan glycerol. Peptide dipecahkan oleh erepsin, jadi amino acid. Okay. Kemudian soalan 18. Manakah pernyataan berikut benar mengenai fotosintesis? Jadi ini melibatkan cerita tentang fotosintesis lah. Cikgu dah ulang banyak kali tentang fotosintesis ni. Fotosintesis ni ada dua proses yang berlaku, dua tindak balas. Yang pertama adalah tindak balas bersandarkan cahaya. Maksud apa tindak balas bersandarkan cahaya? Dia memerlukan cahaya. Tindak balas yang memerlukan cahaya. Okey, jadi tanpa cahaya dia tak boleh berlaku. Jadi maksudnya tindak balas tu tak boleh berlaku waktu malam. Kalau tidak ada cahaya langsung waktu malam, ya, dia boleh berlaku waktu siang lah kalau ada cahaya matahari. Memanglah ada cahaya matahari waktu siang kan. Dia bersandarkan cahaya, dia memerlukan cahaya. Jadi dia berlaku pada kawasan tilakoid ni. Kalau struktur yang macam ni kita panggil granum. Satu ni kita panggil tilakoid. Jadi di tilakoid itu akan berlaku tindak balas cahaya, yang kemudian tindak balas cahaya tu akan gunakan air. Okey, dia akan pecahkan air melalui proses fotolisis, dan air itu akan hasilkan ion hidrogen dengan elektron. Dia hasilkan ion hidrogen, elektron dan oksigen lah. Di pemecahan air itu akan hasilkan oksigen. Kemudian pada waktu yang sama, elektron tadi akan digunakan, dia akan mengalami pergerakan pada siri pengangkut elektron. Jadi bila dia mengalami pergerakan pada siri pengangkut elektron, dia akan hasilkan ATP. Kemudian elektron tu pula akan masuk ke dalam sistem cahaya yang seterusnya. Dia akan masuk ke dalam sistem cahaya seterusnya, menyebabkan akhir sekali elektron tu akan bergerak sekali lagi pada siri pengangkut elektron dan akan hasilkan NADPH. NADPH dengan ATP ni akan masuk ke kitaran gelap ni. Itu dipanggil sebagai light independent reaction. Tindak balas tidak bergantung pada cahaya. Apa tadi panggil lupa dah. Light independent reaction, tidak bersandarkan cahaya. Okey, tidak bersandarkan cahaya. Jadi ataupun kalau khusus tu kita panggil Kelvin cycle, ya. Dia akan gunakan karbon dioksida. Dan dia akan ikatkan karbon yang ada dekat karbon dioksida tu, kemudian dia akan hasilkan C6H12O6, glukos. Jadi kalau tumbuhan tu yang melibatkan penghasilan starch ataupun kanji, contohnya pokok padi, pokok gandum, pokok jagung, ya. Itu yang berlaku lah. Ni cikgu tak nak terang lah in detail dia ni. Terang in detail ni mau 1 jam lagi. Mampu. Fotolisis berlaku dalam tindak balas cahaya. Betul lah. Okay. Kan dia berlaku dalam tindak balas cahaya. Kemudian molekul air terbentuk dalam tindak balas gelap. Salah. Apa pula tentang molekul air? Oksigen dibebaskan daripada molekul air. Betul lah. Dia yang fotolisis tadi kan. Kita pecahkan, dia akan hasilkan oksigen, hidrogen dan elektron. Karbon dioksida is reduced to produce simple sugar. Nampak? Kalau karbon dioksida jadi simple sugar. Ini 1, 3 dan 4. Ya. Kita pergi pada soalan nombor 19.
Rajah 11 menunjukkan organisma K yang mempunyai sistem pernafasan yang khusus. Jadi ini serangga. Jadi serangga ni di dalam alam animalia. Okey, di dalam alam animalia. Jadi kingdom animalia ni pastinya dia ada banyak phylum ya. Kan kamu belajar apa? Domain kan, domain paling atas sekali. Bawah domain kingdom kan. Bawah kingdom kita ada phylum. Bawah phylum ada kelas kan. Bawah kelas ada order. Kemudian bawah order ada family, genus, species. Hopefully cikgu tak salah lah. Ya, dia ada situ. Jadi kingdom ni ada 6 semua. Domain ada 3. Kingdom ada 6. Okey, salah satunya yang last kali tu, cikgu sebutlah untuk kamu ya. Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, Plantae, Animalia. Okey, Animalia. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam Animalia ni pula ada dalam-dalam dia lah. Okey. Ada alam-alam dia, ada alam dia. Okey, contohnya alam alam apa tu? Alam apa cikgu nak ingat balik. Platyhelminthes kalau tak salah cikgu. Alam porifera. Alam chordata. Okey, alam chordata. Alam pula dalam phylum chordata. Jadi phylum chordata ni ada kelas-kelas dia. Okey. Kelas ni diterbahagilah kepada kalau chordata ni kelas dia ada melibatkan burung. Ada melibatkan ikan. Ada melibatkan reptil. Kemudian ada melibatkan mammal. Okey. Cukup dah 5 Amphibian. Okey, yang atas tu ada lagi lah sebenarnya, cikgu tak ingat lah ya. Dulu ada belajar. Okey, ini melibatkan alam. Tapi yang ini, serangga ni dia duduk dalam animalia lah. Dia duduk dalam animalia di bawah invertebrate. Dia dalam invertebrate, dia tidak ada tulang dekat dalam. Dia, sistem sokongan dia melibatkan exoskeleton. Kulit luar dia tu akan membantu dalam sistem sokongan. Jadi dia dalam kelas insecta. Dia berbeza ya. Dia ada kelas millipede. Dia ada kelas centipede. Dia ada kelas arachnid. Okey. Dia ada kelas-kelas dia tu beza. Ulat, gonggok, lipan, semua dalam kelas-kelas dia tersendiri. Insecta ni kelas serangga. Ada satu lagi kelas arachnid. Nampak tak? Dia tadi yang centipede, millipede tadi tu dia millipede tu lah gonggok lah, centipede tu yang lipan kan, lipan. Dia kaki banyak, kaki dia ratus-ratus kaki. Jadi dia bukan dalam alam serangga. Yang alam serangga ni kebanyakan dia kaki 6. Dia kaki 6 sahaja, 6 kaki. Kecuali lah water strider. Kutu air tu kaki 4 sahaja. Jadi yang lain semua kaki 6. Kalau macam arak ni dia kaki 8. Dia dalam kelas yang berbeza. Okey, boleh lah. Cikgu padam lah yang ni. Apa benda lah cikgu terang ni. Jadi macam mana sistem pernafasan dia? Dia tidak ada darah di dalam badan yang nak angkut oksigen. Jadi kalau dia nak guna oksigen, dia kena ambil secara terus daripada udara, daripada persekitaran. Jadi dia akan masuk melalui dia punya spiracle. Daripada spiracle ni akan bergerak pergi ke trakea, dia akan bergerak ke tracheol. Ada serangga yang jenis aktif, macam belalang, macam kupu-kupu yang aktif bergerak, yang memerlukan dia sumber oksigen yang cepat dan banyak. Jadi dia memerlukan kantung udara. Okey, dia memerlukan kantung udara. Okey, jadi dia ada spiracle di sini, dia ada kantung udara, dia ada trakea, hujung tu ada tracheol. Tracheol tu struktur dia satu sel, dia lembap, kemudian dia akan ada organ-organ di hujungnya itu yang akan berlaku pertukaran gas. Dia akan ambil oksigen, karbon dioksida akan dilepaskan. Okey. Jadi organisma kecuali trakea ada trakea. Spiracle ada. Okey. Mana spiracle? Ni spiracle. Tracheol dekat hujung. Alveolus tak ada lah. Alveolus ni untuk manusia. Okey, alveolus untuk manusia. Kita pergi soalan nombor 20.
Rajah 12 menunjukkan perubahan di dalam rongga torek semasa mekanisme pernafasan manusia. Jadi melibatkan inhalation dengan exhalation. Jadi cikgu selalu bagi tahu untuk yang ini ingat satu saja, ingat inhalation saja. Sebab apa? Exhalation tu dia terbalik. Dan dia ada melibatkan otot rangka. Dia otot rangka yang bahagian luar, otot rangka yang bahagian dalam. Jadi nampak tak? Otot rangka tu kita panggil external intercostal muscle. Bahasa Melayu juga tak ingat lah. Ya, tak ingat bahasa Melayu. Susahnya kadang-kadang kan. Kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Jadi sebenarnya kalau kamu masuk matrik nanti bahasa Inggeris. Tak nak hadap lah bahasa Inggeris tu. Jadi external intercostal muscle relax, contract, dia kecut. External ni kat luar lah, yang kat luar. Okey, yang kat luar ni. Antara satu tulang rusuk dengan tulang rusuk yang lain. Kalau yang internal yang kat dalam. Okey. Jadi external contract, external ni contract. Ni inhalation, external contract. Okey, internal dia akan relax. Jadi bila dia contract, dia akan tarik bahagian luar ni menyebabkan dada ni naik ke atas. Dada tu naik ke atas dan dia akan seolah-olah macam keluar. Okey, sebab tu dia kata upward. Okey, dia extend, dia increase. Dia move upward, outward. Naik ke atas, ribcage tu naik ke atas dan keluar. Kemudian diaphragm ni dia akan contract. Bila diaphragm ni contract, dia akan macam jadi straight. Okay, diaphragm move downward, become flat, horizontal. Volume of the thorax ni akan increase menyebabkan ada udara masuk. Sebab apa? Di luar ni pressure dia tinggi, di dalam pressure dia rendah. Menyebabkan masuklah. Jadi kalau yang ini dia terbalik lah. External intercostal muscle ni akan relax, internal akan contract. Ribcage akan move downward, inward. Diaphragm muscle akan relax. Diaphragm muscle akan move upward. Dia akan move upward. Okay, dia become curve nanti. Daripada flat ni jadi curve. Vertical lah. Volume thorax cavity decrease. Pressure increase. Volume dia akan increase, pressure decrease. Jadi dia akan low atmospheric pressure. Okay. Jadi inside ni akan jadi high pressure menyebabkan udara ditolak keluar. Ya. Jadi which of the following not true about proses R dengan S? Jadi R ni inhalation kan? Ni inhalation. Inhalation. Yang ni exhalation. Mana R? Not true. Okay, yang mana tak betul? Return to original shape. Diaphragm lower and flatten. S. Ini bukan lower and flatten. Dia naik curve upward. Okay. Dia jawapan dia C lah. Yang lain tu cuba baca lah ya. Cikgu baca lah satu untuk kamu. Kan kadang-kadang. Itulah cikgu kenapa tak nak baca. Ribcage malas sungguh kan dia kata cikgu. Sabarlah. Ribcage move upward and outward. Jadi inhalation, ribcage move upward, outward. Ribcage move downward, inward. Terbaliklah. Terbalik R dengan S. Betul lah. Ini betul. Okay. Dan yang seterusnya kamu baca lah ya. Ada jawapan dia tu. Soalan nombor 21. Tar 3,4-benzopyrene. Apa benda pun tak tahulah. Adalah bahan-bahan kimia yang ada di dalam rokok tu. Boleh memberi kesan langsung kepada perokok. Yang manakah antara berikut kesan tersebut? Jadi tar dengan benzo ni dia adalah carcinogenic substance. Yang antara benda yang kamu nak kena ingatlah, carcinogenic substance. Bahan-bahan ni boleh menyebabkan malignant tumor. Malignant tumor ni nanti dia adalah uncontrolled mitosis. Mitosis tidak terkawal. Jadi mitosis itu akan berlaku tanpa kawalan. Jadi dia akan ada tisu yang nanti tak akan berfungsi. Dia akan ganggu organ tu untuk berfungsi. Dan akhirnya dia akan menyebabkan kanser lah apabila dia dah merebak ke tempat lain. Daripada satu tempat, nanti dia dah merebak ke tempat lain.
Soalan nombor 22. Yang manakah antara berikut padanan istilah yang penerangan yang salah bagi konsep ekosistem? Jadi ekosistem ni cikgu dah terang dalam bab ekosistem, dia ada melibatkan ekosistem paling besar sekali. Ya. Kemudian di dalam ekosistem tu ada community. Di dalam community ada population. Dalam population ada species. Dan kamu nak kena faham satu lagi adalah niche. Okay? Specialization ataupun specific thing yang di dalam ekosistem tu kita boleh consider as the niche. Dan ada dua jenis, iaitu ecological niche dengan species niche. Jadi yang manakah berikut padanan istilah yang penerangan yang salah? Ditanya yang salah saja. Not true lah, salah lah. Dan kadang-kadang kita confuse. Okay? Confuse. Kamu belajar matematik kan? Kalau salah, salah jadi betul. Betul lah. Salah betul, salah. Ada tak belajar yang itu? Penakulan salah cikgu. Ya. Jadi niche, role of organism in ecosystem, betul tak? Jadi organism role in ecosystem, betul lah. Habitat tempat tinggal dia lah, tempat semula jadi di mana organisma tinggal. Community, tumbuhan dan haiwan tinggal di satu habitat. Population, sekumpulan organisma yang tidak sama spesies, betul, tidak sama spesies. A group of organism same species, ada perkataan same species di sini. Jadi dia mesti melibatkan organisma yang sama. Soalan nombor 23. Rajah 13 menunjukkan interaksi antara dua organisma P and Q dalam suatu habitat. Yang ini bermangsa lah, yang ini prey. Yang ini predator. Jadi predator akan makan prey lah, ya. Mangsa pemangsa. Simbiosis ni live together. Inter ni, persaingan interspesies ni dia berbeza spesies. Contohnya manusia dengan kucing. Kucing kamu nak tidur atas katil, kamu pun nak tidur atas katil. Jadi dia pakat berebut dengan kamu. Lain kali kamu kalah lah, kamu tidur bawah katil. Itu inter-specific competition. Intra-specific competition ni antara spesies yang sama. Kan, adik kamu nak tidur atas katil, kamu nak tidur atas katil. Jadi lain kali kamu buat kalah. Kamu dengan kucing pun kalah, dengan adik kamu pun kalah. Bukan kamu lah, sorry. Orang lain lah tidur terasa hati pula kan. Macam mana cikgu tahu pula cerita keluarga kamu. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa ni. Contoh saja. Ini adalah siratan makanan lah, food web. Okay, siratan makanan. Dia ada satu lagi kita panggil jaringan makanan. Jadi cikgu ni selalu bagi tahu lah kadang-kadang kita ni jangan bagi makan kat wildlife. Okay, iaitu hidupan-hidupan dia jangan bagi makan. Kalau jumpa monyet ke apa ke dekat taman-taman negara tu, jangan bagi makan. Sebab apabila kita bagi dia makan, dia lama-kelamaan dia akan bergantung dengan manusia. Jadi bila dia bergantung dengan manusia, dia dah jadi tak pandai nak cari makanan dia sendiri. Padahal dia banyak jenis-jenis makanan, daripada serangga, daripada buah-buah hutan. Okay, yang dia daripada ubi-ubi yang ada dekat hutan tu, yang memang dah jadi dia punya diet. Tapi bila dia selalu diberi makan oleh manusia, dia tak nak makan lagi dah buah-buah yang itu. Buah-buah hutan tu, serangga-serangga tu, dia nak kutip lagi dah. Dia tunggu manusia bagi roti dekat dia, bagi pisang kat dia, bagi buah durian dekat dia. Dia tunggulah. Jadi bila manusia tak datang bagi makan, dia tak nak makan apa-apa. Dia kebuluran pula dekat situ. Ya, sebab dah hilang upaya diri dia, hilang dia punya preference dia, minat dia terhadap buah-buah yang dia cari sendiri itu. Sebab apa? Sebab dia lagi suka yang diberikan oleh manusia. Okey, yang manakah adalah pengguna sekunder? Pengguna sekunder, kita ada pengguna primer. Jadi kita ada tumbuhan di sini. Tumbuhan ni adalah pengeluar. Kemudian pengeluar ni dimakan oleh pengguna primer. Okey, pengguna primer. Yang ini pengguna primer. Jadi yang ini adalah pengguna sekunder. Sebab apa? Sebab dia makan pengguna primer. Fox, owl and bird. Fox kat sini, owl and bird. Okey, jawapannya adalah C lah. Nombor 25. Yang manakah di antara kumpulan mikroorganisma berikut yang menguraikan sebatan nitrat kepada oksigen dan gas nitrogen? Okey, menguraikan sebatan nitrat. Okey, kita ada denitrification process by denitrifying bacteria. Nitrat ni nanti akan jadi nitrogen balik di udara.
Menggunakan denitrification process by denitrifying bacteria. Jadi jawapan dia adalah D lah, denitrifying bacteria. Soalan nombor 26. Antara sampel air yang berikut, yang manakah akan menyahwarnakan larutan biru dalam masa paling singkat sekali? Jadi, nyah warna larutan biru ni macam mana? Larutan biru ni, dia akan kekal warna biru. Kekal warna biru bila ada oksigen. Jadi bila tidak ada oksigen, dia akan nyah warna. Nyah warna. Bila tidak ada oksigen, dia akan nyah warna. Jadi tidak ada oksigen ni maksudnya apa? Dia air kotor. Okey, dia air kotor. Distilled water bukan air kotor, air bersih. Pipe water pun air bersih. Air hujan pun air bersih. Jadi C lah jawapan dia. Okey, yang paling cepat sekali nyah warna. Sebab apa? Sebab dia tiada oksigen, disebabkan dia paling tercemar sekali. Kenapa dia tidak ada oksigen? Sebab ada bakteria yang banyak di situ yang akan gunakan semua oksigen-oksigen yang ada. Sepatutnya kamu buat eksperimen ya tentang Methalina biru ni. Nanti bolehlah guna ambil air kat sungai, ambil air kat longkang, ambil air kat pipe. Jadi kita akan tengok berapa lama dia ambil masa untuk nyah warna, di colorize. Seterusnya adalah soalan nombor 27. Penipisan lapisan ozon disebabkan oleh gas R. Apakah gas R? Lapisan ozon mesti CFC lah, chlorofluorokarbon. Jadi apakah fenomena ini? Jadi kalau nampak sini adanya pembakaran terbuka, adanya asap kilang. Jadi gas-gas ni antaranya gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida atau nitric oxide ke apa kata dia. Jadi dia adalah gas yang melibatkan gas rumah hijau. Gas rumah hijau ni boleh menyebabkan global warming, pemanasan global. Jawapannya adalah C lah. Okey, C. Lagi satu ditunjuk kat ni, ditunjuk ni cahaya matahari, lepas tu ada melibatkan cahaya ni terperangkap. Pastilah bukan acid rain hujan. Kalau hujan, dia bolehlah gambar hujan. Okey, dia bukan gambar hujan. Jadi tak ada gambar hujan, salah lah. Jadi pencemaran udara. Jadi kalau pencemaran udara, kenapa dia buat anak panah ni? Tak payah buat anak panah tu, buatlah asap saja kan. Kemudian ozone depletion. Sama juga kalau cerita tentang ozone depletion. Jadi dia melibatkan kawasan ozon ni. Kawasan ozon ni, ozon layer. Okey, penipisan. Jadi jawapan yang paling tepat sekali adalah C lah. Rajah 18 menunjukkan sebahagian daripada salur darah manusia. Jadi nampak tak darah masuk kat mana? Darah masuk kat sini. Jadi bila masuk kat sini, sini confirm artery. Okey, sini kita panggil sebagai arteriole. Arteriole ni adalah cabang yang lebih kecil lah. Sini adalah blood capillary lah. Sini kita ada venule. Kemudian sini ada vein. Jadi vein ni akan balik masuk ke heart. Jadi heart ni akan hantar ke lung untuk berlaku penukaran gas lah, daripada deoxygenated blood jadi oxygenated. Akan balik masuk ke heart. Kemudian dia akan keluar masuk ke artery. Dia akan keluar melalui aorta lah. Akan masuk ke artery, dia akan pergi ke arteriole. Jadi apakah blood vessel X? Jadi presence of valve salah lah. But presence of valve ni ada pada vein, pada vena ya. Vein ni kita ada vein, kemudian kita ada pulmonary vein. Dia bila sebut vein ni, darah akan mengalir masuk. Okey, mengalir masuk ke dalam jantung. Bila sebut artery ni, darah akan mengalir menjauhi jantung. Dia akan mengalir menjauhi jantung. Kita ada pulmonary artery dengan pulmonary vein ya. Kemudian transport deoxygenated blood. Salah lah. Sebab apa? Dia keluar daripada jantung, daripada heart. Kat heart ni akan berlaku gases exchange, penukaran gas yang menyebabkan darah daripada deoxygenated blood jadi oxygenated. Akan masuk ke heart, akan masuk ke artery, dia akan pergi kapilari darah. Di sini ni akan berlaku penukaran gas. Dia thick muscular wall lah. Okay. Soalan nombor 30. Rajah 19 menunjukkan persekitaran dalaman dalam organisma mati sel. Okey. Jadi ini ada laktil.
ataupun kita panggil lymphatic capillary. Bukan laktil pula dah. Laktil tu dekat usus kecil dekat ileum. Ini lymphatic capillary. Dia akan berkumpul di lymphatic vessel di bawah limbs. Di bawah limf atau bendalir limfa. Yang ini adalah sel lah. Yang ini adalah kawasan dipanggil sebagai interstitial cell. Melayu dia apa ya? Interstitial cell pula dah. Interstitial space. Ruang intestis. Ruang intestis. Di dalam ruang intestin ni ada bendalir intestis lah. Jadi which part A, B, C, D higher concentration of fatty acid and glycerol. Dia confirm lah dekat sini lymphatic capillary. Sebab apa? Sebab lymphatic capillary, part of lymphatic capillary itu adalah laktil. Jadi laktil ni, yang masuk ke dalam laktil ni, kita ada fatty acid, kita ada glycerol, kita ada vitamin A, D, E, K. Jadi confirm lah ini dia banyak lemak dan glycerol. Kemudian 31. Rajah 20 menunjukkan pergerakan air dalam xylem. Jadi pergerakan air. Jadi kamu kena ingat antara molekul air dengan molekul air ni dia melibatkan cohesion. Kalau antara molekul air dengan dinding xylem ni addition. Okey, addition. Itu water dan xylem wall. Jadi P ni apa? P ni antara molekul ni dengan dinding. Molekul dengan dinding kita ada adhesion. Okey, lekatan. Q ni antara air dengan air kita ada lekitan, cohesion. Ini ada dalam nota ya. Dalam nota cikgu yang bahasa Inggeris tu ada. Ini 32. Bagaimanakah merokok boleh menyebabkan serangan jantung? Jadi ni ada tulis pembebasan nikotin akan meningkatkan pembekuan darah di dalam arteri. Cikgu pun tak pernah tahu sangatlah smoking, macam mana smoking ni boleh cause heart attack. Dia ada dua ya. Dia ada satu lagi kita panggil cardiac arrest. Satu lagi kita ada cardiac attack. Cardiac attack pula, heart attack. Cardiac arrest tu berbeza dengan heart attack. Jawapannya A. Cikgu pun tak tahu nak terang kamu macam mana yang ini. Mungkin kamu boleh bincang dengan cikgu kamu lah dekat sekolah. Okey. Tapi yang pentingnya memang merokok tu tak bagus untuk kesihatan. Ya, tapi nak buat macam mana kan? Mana-mana yang lelaki tu tak payahlah merokok ya. Buang duit kamu saja. Ya, buang duit saja. Soalan nombor 33. Rajah 21 menunjuk keratan rentas bagi batang di cotyledon. Jadi which label part A, B, C, D involved in lignin thickening. Jadi bila sebut tentang lignin ni mesti xylem. Jadi xylem ni adalah bahagian dalam. Bahagian dalam ni. Luar ni adalah bahagian phloem. Bahagian dalam ni adalah xylem, bahagian luar adalah phloem. Soalan nombor 34. Jadi Rajah 22 menunjukkan sejenis masalah kesihatan bagi sistem rangka. Apakah punca penyakit tersebut? Kalau breakdown of cartilage ni rawan menjadi rapuh ni, kita panggil sebagai osteoarthritis. Kalau generation of muscle ni, muscular atrophy. Kalau bone become porous and lighter ni, kita panggil osteoporosis. Jadi kalau yang melibatkan kawasan ni, kita panggil inflammations of synovial membrane. Okey. Dia jadi macam bengkak-bengkak pada sendi dia. Jadi bila bengkak-bengkak sendi dia tu selalunya disebabkan oleh keradangan bagi membran synovial. Di membran synovial ni dia akan hasilkan cecair synovial. Ada kat bawah ni. Jadi synovial membrane, okey. Dia akan menghasilkan cecair synovial. Cecair synovial ni lubricant bagi dua tulang ni supaya nanti tulang tu dia kalau dia bergeser, dia berlaku friction, dia takkan satu geseran yang kuat dan menyakitkan. Sebab apa? Sebab ada lubricant. Dia ada pelincir yang akan memudahkan pergerakan, melicinkan pergerakan geseran antara dua permukaan tulang. Dan juga dibantu oleh cartilage lah, akan juga reduce friction. Jadi jawapannya adalah C. Rajah 35 menunjukkan sendi lesung manusia.
Jadi kalau tendon antara otot dengan, kita ada tendon, kita ada otot, tulang. Kalau ligament, ejok pun cikgu salah dah ni, tulang dengan tulang. Okay. Jadi apakah true about P? P tu apa yang betul tentang dia? Connect bone and muscle. Salah lah, bukan dia connect bone and muscle, dia connect tulang dengan tulang. Apa ni? Reduce friction between two bone ni melibatkan cartilage dengan synovial fluid. Produce synovial fluid ni adalah synovial membrane. Jadi jawapan dia adalah A lah, elastic and strong. Elastic and strong. Apa lagi tu? Rajah 24 menunjukkan seekor cacing tanah. Apakah fungsi P? Jadi P ni adalah setae. Okey, setae. Sebutlah apa pun nak sebut ya. Jadi dia akan mencengkam tanah lah apabila dia mengalami pergerakan. Jadi pergerakan ni dia selalunya dia adalah hydrostatic skeleton. Jadi dia bergerak, dia menggunakan bendalir dalam badan dia. Hydrostatic skeleton bergerak menggunakan bendalir dalam badan dia. Kemudian dia akan dibantu oleh setae ni. Lagi satu adalah dibantu oleh otot. Jadi otot ni ada dua di dalam cacing tanah ni, iaitu yang melibatkan otot membulat, ataupun bahasa Inggeris lah mudah lah, circular muscle dengan longitudinal muscle. Jadi jawapan dia adalah function P ni mencengkam tanah semasa cacing tanah bergerak. Seterusnya kita ada rangka manusia. Rangka manusia ni ada terbahagi kepada dua, rangka appendage dengan rangka paksi. Jadi kalau kamu nak detail tentang rangka-rangka ni, sepatutnya kamu kena hafal ya. Memang kena hafal. Jadi cikgu tak naklah pergi satu persatu apa yang ada dekat rangka appendage dengan rangka paksi ni. Boleh buka muka surat 267 buku teks ya. Dia ada nama-nama bagi tulang-tulang ni yang tak nak kamu kena hafal dan ingatkan. Kena hafal. Tak boleh nak buat benda lain dah, kena hafal dan ingatkan. Jadi cikgu labelkanlah yang ada ni. Q ni adalah sternum. Okay. Kemudian kita ada humerus. Kemudian kita ada ilium. Ataupun yang ini melibatkan lengkungan pelvis lah. Lengkungan pelvis. Seterusnya kita ada patella. Ya. PQRS. Okay. Jadi yang mana satu adalah rangka appendage. Kalau rangka paksi ni terdiri daripada tengkorak. Okay. Tengkorak yang ini. Kemudian terdiri daripada terus vertebra. Ni belakang ni terus vertebra sampailah kepala tu. Kemudian kita ada tulang rusuk. Yang ni. Kemudian ada sternum yang tengah tadi tu. Yang itu adalah kita panggil sebagai rangka paksi. Kemudian kita ada rangka appendage. Dia merangkumi lengkungan pectoral, lengkungan pelvis, tulang kaki dan tulang lengan. Jadi selain daripada yang cikgu sebut yang tengah-tengah tadi itu, dia adalah bahagian bagi rangka appendage. Jadi kita padam balik ni. Jadi sternum salah lah. Okey. P dan R jawapannya. Sternum salah, P dan R. Okay. P dan Q salah lah. Q dan R salah juga. Q dan S salah juga. Patella ni sebenarnya dalam rangka appendage. Tetapi paling sesuai sekali jawapan dia adalah P dan R. Ya, sebab P dan R. Sebab yang lain-lain tu semua ada Q. Dan Q ni salah. Q ni dalam rangka paksi. Kita pergi 38. Rajah 26 menunjukkan gerak balas kulit
pada persekitaran yang sejuk. Okey. Apakah yang berlaku jika struktur R dicukur? R ni dia akan menegak untuk dia menebalkan kawasan atas tu yang boleh memerangkap lebih haba. Jadi bila R ni dipotong, haba takkan terperangkap lah. Jadi bila haba tak terperangkap, jadi haba akan senang hilang ke udara. Daripada kulit ni, haba akan senang hilang sebab tak diperangkap oleh bulu-bulu tu. Jadi jawapan dia adalah lebih banyak haba hilang ke persekitaran. 39. Rajah 27 menunjukkan nefron manusia. Jadi ni nefrons. Jadi dia ada bahagian P, bahagian Q. Yang ni adalah struktur dia lah ya. Yang cikgu lukiskan. Bukan lukiskan, cikgu labelkan untuk kamu tu. Jadi dia ada bahagian Bowman capsule, ada glomerulus, proximal convoluted tubular loop of Henle, distal convoluted tubular collecting duct. Jadi bila nampak tentang nefron ni satu unit di dalam buah pinggang. Dia ada satu unit dalam buah pinggang di mana di situ akan berlaku penapisan, ultrafiltration, yang akan tapis darah tu, akan keluarkan bahan-bahan tu masuk ke dalam glomerulus. Jadi bila dia masuk ke dalam glomerulus, dia akan bergerak sepanjang. Ya, jadi P itu adalah ultrafiltration, kemudian Q adalah akan berlaku reabsorption penyerapan semula. Okey, apa benda cikgu tulis ni ya? Oh, ni tentang tumbuhan. Ini revision. Nak bagi tahu lah pentingnya, kadang-kadang benda-benda kita tak minat tu, benda tu masuk dalam exam kan. Jadi seorang petani ingin memasarkan buah pisang daripada ladangnya. Untuk memastikan semua buah pisang itu masak serentak, menyembur buah pisang dengan hormon. Jadi hormon apa yang boleh memasakkan buah pisang tu? Ethylene hormon. Jadi kalau oksin ni selalunya kita nak hasilkan buah tanpa biji, tanpa seed. Jadi oksin. Cytokinin dengan gibberellin ni ada cikgu ajar lah tentang cytokinin dengan gibberellin ni. Soalan nombor 41. Rajah 28 menunjukkan suatu ringkasan spermatogenesis. Jadi nak tak nak memang kamu kena ingat proses spermatogenesis ni apa yang berlaku. Daripada sel dia dalam keadaan diploid, okey, sel dia dalam keadaan diploid, dia kata berapa tadi? Kromosom, diploid number of chromosome. Bukan 38 ya. Mana datang cikgu 38 ni ya. Tak ada nak padam pula. Ni cikgu copy paste dari tempat lain ni. Jadi 46 kromosom kalau untuk manusia. Jadi primordial germ cell ni akan berlaku mitosis, dia akan jadi spermatogonium. Spermatogonium ni akan mengalami perubahan, development, ataupun dia akan expand, dia akan menjadi primary spermatocyte. Primary spermatocyte ni akan masuk ke dalam meiosis 1. Daripada meiosis 1 ni lah kamu nampak dia jadi haploid. Kemudian dia akan masuk ke secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte akan masuk ke meiosis 2 jadi spermatid. Spermatid akan jadi sperm melalui proses differentiation. Jadi primary spermatocyte ni masih lagi dalam keadaan diploid. Diploid ni apa? Dia full set of chromosome. Masih lagi bilangan kromosom dia penuh. Apa soalan dia? Which group of cell have haploid number of chromosome? Jadi haploid number of chromosome dekat mana? Jadi mestilah yang ni P ni menyebabkan S dengan T. Yang ni masih lagi dalam keadaan diploid, yang ni masih dalam keadaan diploid. R tu apa? R tu adalah primary spermatocyte, masih lagi dalam keadaan diploid. Jadi bila start S ni, sebab dia dah habis meiosis 1 dekat sini. Ni akan masuk meiosis 2. Okey, dia dah diploid ni. N. Ini confirm dah N. Jawapan dia adalah S dengan T. Yang inilah ya. Kemudian 42. Rajah 29 menunjukkan perkembangan folikel dan perubahan hormon dalam kitar haid. Jadi ada melibatkan hormon-hormon ni. Jadi hormon ni dia tinggi pada hari yang ke-13 sebenarnya ni. Iaitu yang melibatkan luteinizing hormon.
dia akan menyebabkan berlakunya ovulasi. Secondary usat sekunder akan keluar dan dia akan masuk ke tube fallopian. Ya. Jadi antara berikut yang manakah benar tentang hormon WXYZ? XYZ. Jadi Z ni progesteron lah. Yang Y ni adalah estrogen. Okey. W tu kemungkinan adalah follicle. FSH. LH, progesteron, estrogen. Okey. Kalau tengok daripada sini lah ya, dan cikgu gambar rajah cikgu buat tu. Jadi W yang ini follicle stimulating hormone, X luteinizing hormone, Y estrogen, P progesteron. Jadi memang ada dekat sini dan kamu nak kena fahamkan apa yang kamu dah fahamkan untuk bab yang ke-15 lah. Cikgu dah terang tentang menstrual cycle tu yang melibatkan hormon. Soalan 43. Jadi banyak soalan ni kan. Jadi 3 zone. Ni zone of cell division. Okey. Betul zone. Ni zone of cell elongation. Ni zone of cell differentiation. Okey. Jadi cell division ni dia akan mengalami pembahagian sel. Dia akan mengalami pembahagian sel. Dia ada meristem, sel meristem di sini banyak. Dia akan mengalami pembahagian sel. Cell elongation ni di mana vacuolation akan berlaku. Pemvakuolan akan berlaku menyebabkan sel tu akan besar dia punya vakuol. Cell differentiation ni dia akan mengalami pengkhususan. Sel tu nak jadi apa? Nak jadi xylem ke, phloem ke, apa sajalah. Ya. Jadi which of the cell below found in the zone 3? Okey. Jadi yang ini apa? Zone of cell elongation lah. Sebab apa, nampak tak vakuol dia kan? Yang ni mestilah zone of cell division. Okey, sebab apa? Sebab dia baru lagi. Kamu nampak dia punya kromosom tu besar. Jadi yang ini kita ada xylem, yang ini kita ada phloem. Xylem dengan phloem ni xylem ya. Yang ni phloem bahasa Melayu. P dan Q. Soalan nombor 44. Jadi 44 ni ada struktur yang berlabel ni. Which label A, B, C, D is a female gamete? Female gamete. Jadi dia akan ada 3 antipodal cell, 2 polar nuclei, 1 egg cell, 2 synergic cell. Jadi male gamete ni dia akan fertilize dengan 2 polar nuclei dan dia akan fertilize dengan 1 egg cell ni. Ya. Jadi egg cell sinilah female gamete. Okey, female gamete egg cell. Yang ni adalah 2 polar nuclei. Yang ni 3 antipodal cell. Okey, kemudian yang dua lagi tu 2 synergic cell. Seterusnya soalan nombor 45. Cikgu padam lah ni apa benda cikgu tulis ni. Which of the following statement about the child blood group is correct? Jadi main tu heterozygous blood group A. Dia heterozygous blood group A. Jadi heterozygous blood group A dia IO lah. Ataupun kalau cikgu lah kan mudah, cikgu buat AO sajalah. Tapi tak apalah, kita ikut buku teks. Sebab buku teks dia buat macam ni. Kemudian marries a woman with heterozygous blood group B. Blood group B. Yang ni male lah kan. Yang ni female. Yang ini adalah genotype, parental genotype. Okey. Parental phenotype macam mana? Parental phenotype. Ni parental. Kamu kena tulis bagi panjang ya. Cikgu sebab tak cukup tempat tu, cikgu buat pendek lah. P saja, parental. Phenotype ni blood group A, blood group B. Jadi bila berlaku meiosis, ni berlaku meiosis. Berlaku meiosis, dia akan hasilkan alel A, alel O yang melibatkan gamet.
gamet kalau bapa akan hasilkan sperm lah, yang ni sperm lah. Ya. Kalau ibu ni akan hasilkan ovum, IBIO. Kemudian akan berlaku fertilization. Di sini ni fertilization, persenyawaan. Jadi IB. Kemudian boleh tak dia nak cross yang ini dengan yang ini? Boleh tak nak cross yang ini dengan yang ini? Tak boleh. Yang ni sperm, nak cross macam mana sperm dengan sperm? Nak jadi apa? Okey? Tak tahulah. Yang ni IO. Kemudian sini IBIO. Kemudian sini IO. Jadi dia akan ada anak darah AB, darah A, darah B, darah O. Semua jenis anak, semua jenis darah ada. Okey, nampak tak? Jawapan dia apa? It could be any blood group A, B, dan O. Jawapan dia D. Ni muncul padam ni, apa benda ni ya? In plant, green seed is controlled by recessive allele. A plant with green seed color was crossed with plant with heterozygous yellow seed color. What is the probability to produce offspring of yellow seed color? Jadi dia melibatkan seed color. Okay, melibatkan seed color. Jadi dia ada heterozygous for yellow seed color. Jadi bila sebut heterozygous, kita nak pergi color kan, color C lah sepatutnya kan. Okey lah C. C cikgu tak suka guna sangat C ni sebab kadang-kadang susah nak bezakan antara C besar dengan C kecil. Tetapi kalau kamu dah mahir sebenarnya tak ada masalah sangat lah. Kita ada C besar, C kecil. Jadi C besar, C kecil ni dia akan jadi heterozygous. Heterozygous dia yellow. Kalau dia C kecil dia green. Nampak tak dia kata? Green seed is controlled by recessive allele. Okay? Green seed is controlled by recessive allele. Kemudian yang yellow ni adalah heterozygous. Yellow ni heterozygous. C besar ni akan menyebabkan dia warna yellow, warna kuning. Okay? Kemudian kita buatlah ya. Yang ni adalah parental genotype. Okay? Yang ni adalah parental. Cikgu buat P titik itu, kamu janganlah ikut dia. Janganlah ikut P titik. Penat nanti. Ini boleh buat macam ni. Tak nak buat macam tu pun buat satu turun saja pun dah tak apa. Nanti cikgu tunjuk lah. Okay? Jadi kita ada macam ni. Yang ni gamet lah. Gamet kena bulat. Proses apa ni? Proses meiosis. Kita cross C besar, C kecil, C kecil, C kecil, C kecil. Jadi maksudnya yang ini green, yang ni yellow. Nisbah dia satu, nisbah satu. Jadi satu nisbah satu maksudnya 50%. 50% lah. 50% untuk dapat yellow, 50% untuk dapat green. Jadi jawapan dia adalah 0.5. 50% sama juga dengan 0.5 ikut probability dia. Okey, cikgu tunjuk macam mana satu lagi cara. Kadang-kadang cikgu kat sekolah kamu mungkin dia tak guna cara macam cikgu tunjuk ni. Kali dia buat dua macam ni kan. C besar, C kecil. C kecil, C kecil. Ya. Nampak tak masalah kalau guna C kan? Sebab apa, yang kecil dengan yang besar tu lebih kurang sama. Jadi kita buat cross dia. Yang ni akan cross sebelah sana. Boleh tak yang ni nak cross, yang ni nak cross dengan yang ni? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh cross. Sebab apa? Sebab dia dalam satu individu yang sama. Yang ini apa? Gamet kena bulat gamet. Minta maaf lah ya. Tak pasal pula dah. Gamet kena bulat. Kenapa kena bulat? Tak tahulah cikgu. Memang dah internationally dia, standard dia macam tu. Jadi C besar, C kecil. Ni buat turun sebelah sana. C besar, C kecil. Ya. Yang ni turun sini. C kecil, C kecil. Sini turun sini. C kecil, C kecil. Jadi kita ada C besar, C kecil. C kecil, C kecil. Jadi ni ada nisbah 2. Ni nisbah 2. Okey. Dia lah 1, 2 kan. 2 lah. Sini 1, 2. Sini juga. Jadi kita dapat 2 nisbah 2. 2 nisbah 2. Total up kita dapat 4 lah. Jadi kalau kita buat pembahagian dia, kita akan tetap dapat 1/2 ataupun dapat 50%. Ataupun kalau dalam ratio ni sebenarnya kamu boleh mudahkan.
Kalau 2 nisbah 2 boleh jadi 1 nisbah 1? Tak boleh lah, tak ada masalah. 4 nisbah 2, kita boleh kecilkan jadi 2 nisbah 1. Ya, boleh ya. Kamu belajar matematik ada tentang ratio ni. Jadi tetap akan dapat 0.5. Seterusnya kita ada 47. Rajah 32 menunjukkan satu karyotik. Karyotik ni adalah bentuk dia macam ni lah. Tengok pun tahu yang ni Down syndrome. Dia lebih satu kromosom pada kromosom nombor 21. Jadi dalam silibus kamu kena fahamkan tentang Down syndrome, Cay-Duquette, Klinefelter, Jacob syndrome dengan Turner syndrome. Okey. Jadi kalau Turner syndrome ni dia XO, dia 45. Yang ni 47. Yang ni 47. Yang ni dia melibatkan gene mutation. Yang lain tu semua chromosomal mutation. Okey. Trait manakah yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran? Skin color. Jadi skin color ni dia dipengaruhi oleh persekitaran lah. Pengaruh persekitaran ni memang sangat-sangat hebat pada skin color. Ya, jadi dia skin color ni dia dua-dua lah, genetik dan environmental. Kalau blood group ni confirm memang genetik sahaja. Apa berlaku dekat persekitaran pun takkan ubah kamu punya darah. Kamu punya jenis darah. Hilang dah suara cikgu ni. Okey. Kemudian jantina. Jantina pun sama juga. Pergilah kat mana pun, apa jadi dekat persekitaran pun takkan berubah jantina. Kalau lelaki tetap akan lelaki. Kemudian sama juga kebolehan menggulung lidah. Ya, kebolehan menggulung lidah. Soalan nombor 49. Antara berikut bahan manakah yang merupakan ejen mutasi? Jadi ejen mutasi ni selalunya carcinogenic substance lah. Jawapannya 1, 2 dan 4. 1, 2, 4. Karbon monoksida bukan. Does not cause variation, yang tidak menyebabkan kepelbagaian. Jadi crossing over menyebabkan kepelbagaian, persenyawaan rawak menyebabkan kepelbagaian, penyusunan kromosom secara bebas menyebabkan kepelbagaian variasi ni. Separation kromatik beradik dia kata bukan. Jadi dah habislah 50 soalan cikgu bincang dengan kamu. Cikgu tak tahulah dah 2 jam per video ni. Ya, yang melibatkan kertas peperiksaan percubaan Terengganu tahun 2020 lah. Dan insya-Allah kalau tahun ni dah ada, kamu dah buat trial, cikgu akan bincang lah trial ikut negeri-negeri tu.